Hello, hi and welcome back to my YouTube channel. For those yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. And I just nak remind you guys macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram. Link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll the intro. So hari ni I akan share dekat korang dua kisah seram. Sebabnya malam ni I rasa macam baik hati sikit nak cerita dekat korang dua kisah. Sebabnya kalau korang tengok video-video I yang sebelum ni, I ada juga share yang 3 kisah kan. Tapi I rasa dah 2 minggu, kira like macam 2 video sebelum video ni, I cerita 1 kisah je. So why not I rasa malam ni I share pula 2 kisah untuk korang. So kita akan start dulu dengan kisah yang pertama. So hari ni I akan share dekat korang dua kisah seram. Sebabnya malam ni I rasa macam baik hati sikit nak cerita dekat korang dua kisah. Sebabnya kalau korang tengok video-video I yang sebelum ni, I ada juga share yang 3 kisah kan. Tapi I rasa dah 2 minggu, kira like macam 2 video sebelum video ni, I cerita 1 kisah je. So why not I rasa malam ni I share pula 2 kisah untuk korang. So kita akan start dulu dengan kisah yang pertama. So kisah ni dikongsikan oleh Adam. Okay. So nak dijadikan cerita guys, Adam waktu ni dia dengan 2 orang sepupu dia, Udin dengan Haikal ni duduk dalam satu rumah sewa yang sama tau. Tapi rumah sewa dia orang ni tak terlalu besar sangat. Sebabnya dia just ada satu toilet, satu bilik tidur dengan dapur dekat bahagian belakang rumah. Tapi dapur tu dia macam bahagian dia sikit lah, dia keluar sikit daripada rumah tu. Okay. So, diorang bertiga ni memang tak akan tidur dekat dalam bilik tidur tau. Diorang just akan tidur dekat depan ruang tamu. Sebabnya, bilik tidur tu diorang jadikan sebagai store. Like macam nak letak barang, letak pakaian, almari semua, memang diorang dekat dalam bilik tidur tu lah. Okay. Tapi, rumah sewa Adam ni pula, dia berdekatan dengan rumah parents dia tau. Sebabnya, rumah sewa diorang ni, dia selang 2 rumah macam tu, sampailah dekat rumah parents si Adam ni. So setiap kali diorang nak makan, diorang akan pergi dekat rumah parents Adam lah. Okay, so diorang memang jarang lah untuk masak dekat rumah. Okay, so ada satu hari ni, waktu tu around pukul 1 pagi, diorang bertiga ni tengah main online game tau dekat depan ruang tamu. Okay, so waktu tengah khusyuk, syok-syok main apa semua ni, tiba-tiba Adam dia rasa macam perut dia lapar. Okay, so memang diorang ni biasa lapar je akan pergi rumah parents Adam kan. So Adam pun ajaklah Udin dengan Haikal ni untuk pergi makan sekali. Tapi diorang berdua kata time tu diorang masih kenyang. So nak tak nak dah Adam ni terlalu lapar sangat, dia pun pergilah sorang-sorang. Dia just jalan kaki guys, sebabnya dia selang 2 rumah je sampai dekat rumah parents Adam ni. Okay. So waktu Adam tengah jalan kaki tu, Adam rasa macam biasa je lah. Tapi bila Adam nak masuk rumah diorang ni tak berkunci tau. Sebabnya Adam punya ayah, diorang kerja dekat pengawal perumahan dekat area situ. So jarak pondok pengawal ayah dia dengan pintu rumah just 10 meter macam tu je. So boleh nampak lah daripada pondok pengawal ke rumah si Adam ni. Okay. So waktu tu Adam just masuk rumah macam biasa. Dia pun makan lah, pergi dapur makan-makan apa semua. So dia fikir macam dia nak rehat kejap lah kan dekat ruang tamu, sementara dia nak balik dekat rumah sewa dia balik. Okay. So waktu dia tengah rehat baring-baring kat sofa tu, dia tak sedar pula tiba-tiba guys dia tertidur dekat ruang tamu rumah parents dia. So waktu dia dah tertidur apa semua, sampailah pukul 4 pagi dia terjaga tau. Okay. Dia terjaga, dia tengok dekat jam dia, dah pukul 4 pagi. So nak tak nak dia pun pergilah balik dekat rumah sewa dia. Jalan kaki jugalah time tu. Okay. Waktu dia tengah sampai je dekat depan rumah sewa dia, dia pelik tau. Sebabnya pintu rumah sewa dia tu terbuka luas sangat. Lepas tu dalam, lampu dekat dalam rumah tu memang terang guys. Waktu tu si Adam macam pelik lah kan. Mana si Udin dengan Haikal ni? Sebabnya dia masuk rumah, dia cari sekeliling rumah apa semua, memang tak ada Udin dengan Haikal ni. Tapi handphone diorang masih ada dekat ruang tamu lagi. Okay. So Adam ni fikir diorang maybe keluar kejap ke apa semua.
So Adam pun macam biasalah, dia kunci pintu rumah, dia pun baliklah dekat rumah parents dia balik. Waktu dia nak masuk je dekat dalam rumah, tiba-tiba daripada arah belakang dia rasa macam suara sayup-sayup je panggil nama dia tau. So dia pun toleh lah kat belakang. Waktu dia toleh tu, rupa-rupanya yang panggil dia tu ayah dia. Ayah dia panggil dia daripada pondok pengawal yang ayah dia tengah jaga time tu lah. And then dia pun pergilah dekat ayah dia macam biasa. Dan apa yang mengejutkan dia, ada Udin dengan Haikal sekali tau dekat situ. Dan apa yang membuatkan dia rasa lagi pelik, dia nampak dekat tangan Udin ada keris. So dia pun terus terus tanya diorang apa yang jadi. And then si Udin ni cakap, aku tak boleh cerita malam ni, esok pagi baru aku cerita. So sampailah esok pagi tu, si Udin ni pun buka lah cerita dekat Adam. Udin bagi tahu guys, lepas dia Adam keluar daripada rumah untuk pergi makan dekat rumah parents dia, Udin dengan Haikal ni tengah main lagi online game tau dekat ruang tamu. Okay, waktu diorang tengah main tu, tiba-tiba guys, diorang terdengar ada bunyi benda yang kuat gila jatuh daripada bumbung rumah diorang. Dekat atas bumbung tu lah. Okay, waktu tu diorang memang terkejut gila kan. Time tu si Udin ni memang dia dah syak dah, ni mesti hantu. Okay, waktu tu dia terus lari masuk dekat dalam bilik dan dia ambil keris. And then dia acah-acah macam nak lawan lah kan dengan benda tu. Tapi si Haikal ni, dia dah ready dah guys, nak keluar daripada rumah waktu tu. Okay, so waktu tu diorang pun like macam tak berani lagi lah nak keluar rumah. Sebabnya diorang terdengar ada bunyi mengilai yang sangat-sangat kuat time tu. Lepas je 2 minit lepas tu, bunyi tu memang hilang terus, memang dah tak ada dah bunyi. So diorang berdua ni macam beranikan diri lah untuk keluar daripada rumah. Takutlah orang ada main-main ke, pencuri nak masuk ke kan. So waktu diorang keluar daripada rumah guys, lagilah mengejutkan diorang time tu. Diorang nampak ada langsui dekat bumbung rumah diorang, betul-betul tepat dekat tengah-tengah bumbung tu. So memang dah tak fikir panjang dah time tu, dengan pintunya terbuka, dengan lampunya tak bertutup, diorang terus lari pergi dekat rumah Pak Long diorang ni. Sebabnya rumah Pak Long diorang ni just 40 meter je daripada rumah sewa diorang ni. Lari punya lari guys, time tu rupa-rupanya langsui tu kejar diorang daripada belakang tau. Waktu tu diorang sampai je dekat rumah Pak Long diorang ni, ya Allah, malangnya time tu Pak Long diorang ni tak ada kat rumah tau. So Udin ni, dia berfikir panjang sikit Adam tu, dia dapat berfikir sikit. Dia terus lari dekat pondok pengawal yang ayah si Adam jaga ni. Tapi si Haikal ni tertinggal dekat rumah Pak Long dia tau time tu. Okay, dan bila Udin ni sampai je dekat pondok pengawal tu, Udin pun macam tercungak-cungak macam tu. Dia pun ceritalah dekat ayah Adam apa yang berlaku apa semua. So ayah Adam ni, dia seorang diri je pergi balik dekat rumah Pak Long dia tu untuk cari balik si Haikal tau. So lepas dia 5 minit lepas tu, Pak Long si ayah Adam ni, dia bawa balik si Haikal ni dekat pondok pengawal tu balik. Dan ayah dia cakap guys, rupa-rupanya si Haikal ni, dia dijumpai dekat tanah perkuburan 20 meter daripada rumah Pak Long diorang ni. Petang tu guys, around pukul 4 petang macam tu lah, diorang bertiga ni decide untuk pergi balik dekat rumah sewa tu untuk ambil diorang punya barang peribadi lah kan. Diorang nak ambil dompet, nak ambil kunci motor dan nak ambil dalam beberapa helai baju macam tu untuk diorang stay buat sementara waktu dekat rumah parents Adam ni. Okay, waktu sampai je betul-betul dekat luar rumah, dekat depan pintu tu, Adam macam tertangkap bau darah tau. Waktu tu Adam like macam tak indahkan sangat benda tu. Dan dia buka je pintu rumah, dia nampak rumah tu bersepah gila. TV dah ke bawah, sofa dah macam tunggang langgang apa semua. And then dia nampak ada setumpuk darah dekat ceiling rumah. Waktu tu diorang bertiga ni cepat-cepat macam kabut gila lah, ambil barang-barang apa semua. And then nak keluar je daripada rumah, Adam ni dia dapat bau lagi tau, benda yang busuk tu. And then dia tanyalah dekat Udin dengan Haikal, ada tak bau macam busuk-busuk macam tu, like macam darah kan. Tapi apa yang mengejutkan si Adam ni lagi sekali, rupa-rupanya dia seorang je tau yang dapat tangkap bau tu. So esok tu Pak Long diorang ni decide untuk pergi dekat rumah sewa diorang ni
untuk tengok tahu apa sebenarnya gangguan yang mengganggu diorang dekat rumah tu. Sebabnya Pak Long ni tahu dalam bab-bab perubatan Islam macam tu. Adam ni bagi tahu yang sebenarnya dekat rumah sewa yang diorang stay tu ada langsui yang dah 2 tahun dah duduk dekat rumah sewa diorang tu. Dan disebabkan tu lah benda tu rasa macam marah dengan diorang, dan benda tu kacau diorang gila-gila punya malam tu kan. Waktu tu juga Pak Long dia beritahu yang sebenarnya benda tu dah kena tangkap dengan Pak Long dia. So malam tu juga diorang ramai-ramai panggil orang dekat area situ untuk bacaan Yasin dekat rumah sewa tu. So waktu tengah baca Yasin tu pula ada benda lagi yang berlaku tau. Korang nak tahu tak, waktu tengah khusyuk baca Yasin ni, tiba-tiba lampu dekat dalam rumah tu semua terpadam guys. Waktu tu Pak Long si Adam ni je teruskan bacaan Yasin tu, tapi orang lain yang dekat situ yang tengah baca Yasin sama-sama tu, ayat memang dah berterabur gila guys. Sebab diorang terlalu takut kan, diorang dah tahu dekat rumah tu memang ada benda tu. Okay. Waktu tu juga dekat bacaan Yasin yang ayat terakhir sekali, tiba-tiba lampu berkelip-kelip. Dan dekat situ jugalah diorang nampak like macam ada satu susuk kelibat yang sangat-sangat besar dekat dalam rumah tu. Waktu tu tiba-tiba ada angin yang kuat gila daripada dalam rumah nak keluar daripada dekat pintu tu. Dan korang nak tahu tak, tingkap dekat rumah tu hampir pecah disebabkan angin tu terlalu kuat. Waktu angin tu lalu je memang kuat gila, Adam ada tertangkap bau yang sangat-sangat busuk. Dan lepas je bacaan Yasin tu berakhir, barulah lampu dekat dalam rumah tu kembali seperti biasa guys. Waktu tu guys, Pak Long dia bagi tahu dekat diorang bertiga ni, jangan stay dekat dalam rumah tu untuk 5 malam. Lepas je 5 malam, lepas yang hari yang diorang baca Yasin tu, diorang pun stay lah dekat dalam rumah sewa tu macam biasa. Dan akhirnya diorang bersyukur sangat-sangat sebabnya start daripada bacaan Yasin dan 5 hari selepas tu, tak ada dah gangguan yang terjadi dekat rumah sewa tu. So itulah pengalaman yang diceritakan oleh Adam berdasarkan pengalaman dia sendiri stay dekat rumah sewa yang dihuni oleh langsui. So guys, untuk kisah yang kedua ni pula, dia agak ringkas tau, tapi menyeramkan. Okay. So kisah ni I bagi nama dia sebagai, yang kongsikan kisah ni lah kan, I bagi nama dia Kamil. Okay. Kamil ni sebenarnya dia bekerja sebagai operator dekat sebuah kilang dekat Klang. Okay. So I akan beritahu sedikit pasal background kilang yang Kamil kerja ni. Okay. Sebenarnya kilang ni dia dekat PJ tau, tapi dia telah bertukar dekat Bukit Raja Klang. Okay. So kalau korang tahu, Klang ni kan dia dulu kan kawasan hutan kan. So bila diorang nak bina kilang tu, diorang kena bersihkanlah kawasan hutan tu semua. Dan selalunya kalau korang tahu, kalau hutan ni memang akan ada benda tu tau. Benda tu memang kalau hutan tu memang rumah diorang lah. Okay. So lepas dia setahun kilang tu beroperasi, si Kamil ni kata sepanjang first sampailah setahun kilang tu baru je beroperasi, macam-macam gila cerita seram yang berlaku dekat kawan-kawan dia dekat kilang tu tau. Tapi si Kamil ni, even benda tu dia sendiri tak alami, tapi yang alami benda tu adalah kawan dia sendiri. Dan kawan dia tu lah yang ceritakan dekat dia. Dan adalah salah satu cerita yang I akan share kejap lagi, yang benda tu berlaku dekat depan mata si Kamil ni sendiri tau. So salah satu cerita yang diceritakan oleh Kamil ni, ada satu hari ni ada pekerja perempuan nama dia Minah tau. Okay. Waktu tu Minah ni dia tengah buat kerja dekat kilang. So waktu dia tengah buat kerja tu, orang-orang dekat sekeliling Minah ni memang terkejut gila guys. Sebabnya secara tiba-tiba Minah ni menjerit kuat gila. Waktu tu ada salah satu pekerja dekat situ yang tahu sikit benda-benda like macam perubatan Islam ni. Dia pun suruhlah antara salah seorang lelaki kat situ untuk laungkan azan dan dia cuba tenangkan si Minah ni tau. Okay. Dan Alhamdulillah lah Minah tu dapat ditenangkan dan benda tu
keluar daripada Mina. Dan kalau korang nak tahu apa yang Mina ceritakan, sebenarnya waktu dia tengah buat kerja tu, dia rasa macam dekat belakang dia ada benda like macam kelibat besar gila tau guys. Waktu tu dia kata bulu roma dia memang dah naik dah, dan dia beranikan diri dia untuk pusing kat belakang. Kalau I kan, I memang dah takkan pusing dah waktu tu. Okay. Waktu si Mina ni pusing belakang, dia nampak dekat cermin ada kelibat like macam beruk besar sangat-sangat. Badan ni memang berbulu-bulu gila lah. Like macam dia nampak je benda tu zap, terus dia menjerit sekuat hati tau. Dan start daripada kejadian si Minah ni kena benda tu, selang je sehari atau selang 2 ke 3 hari macam tu, mesti je ada pekerja perempuan yang akan terkena histeria tau. Dan ada salah satu pekerja perempuan dekat situ, dan nama dia pula Mia. Ada satu hari ni, Mia ni dia kena histeria tau. Waktu tu si Kamil ni kata, si Mia ni dia punya badan kecil je tau, tapi dia punya jeritan tu kuat gila-gila guys. Sampai dekat departmen sebelah pun boleh dengar suara dia. Sebenarnya, apa yang menyebabkan si Mia ni dia terkena benda tu, dekat dalam badan dia ada benda yang menyinggah guys. So disebabkan tu lah, dan Mia ni pula badan dia tentu tak berapa bersih, so dia pun terkenalah benda tu. Dan waktu tu disebabkan jeritan dia terlalu kuat dan terdengar pula sampai dekat departmen sebelah, ada salah seorang makcik ni, nama dia Cik Timah, dan dia pun bekerja dekat kilang tu. Dia macam teringin sangat tahu nak tahu siapa yang menjerit tu. So daripada departmen sebelah, dia pun pergilah dekat departmen si Mia ni. Waktu je dia buka pintu guys, tiba-tiba dia pula terkena gangguan tu. So korang bayangkan dekat dalam satu masa ada 2 orang yang terkena. Tapi nasib baiklah ada lelaki yang dekat situ, pekerja lelaki dekat situ yang reti untuk berubat rawatan Islam ni. Okay. Dan apa yang terjadi dekat Cik Timah ni pula, waktu dia terkena benda tu, dia membebel-bebel dalam bahasa yang orang Melayu ni sendiri tak faham. Like macam bahasa tu pelik gila guys. Like macam bahasa orang asli macam tu. Dan apa yang diceritakan oleh Cik Timah lepas dia sedar daripada gangguan tu, sebenarnya waktu dia tengah buka pintu tu, dia ternampak ada satu asap yang sangat-sangat tebal, dan asap tu lalu dekat kaki dia. Okay, cuba korang ingat balik lah. Selalunya benda-benda macam ni dia akan lalu ikut kaki kan. So I rasa asap tu, which is benda tu yang masuk dekat dalam badan Cik Timah melalui kaki dia. Sebenarnya bukan perempuan je tau yang selalu kena. Ada juga pekerja-pekerja lelaki yang terkena gangguan ni. Dan salah satunya nama dia Amir. Amir ni hari-hari dia akan nampak ada seorang budak perempuan yang melintas laju dekat depan dia. Perwatakan Amir ni guys, dia macam seorang yang beramah, ceria, dan ada satu hari ni Amir ni tiba-tiba je jadi pendiam. Dan disebabkan itulah, sepatutnya kilang tu dia ada OT malam tau. Tapi disebabkan kejadian yang hari-hari ada je pekerja diorang yang kena ganggu, ada yang kena histeria, dan terpaksalah kilang tu dia stopkan operasi waktu malam. Tapi guys, selalunya ada juga pekerja-pekerja lelaki yang nampak ada benda dekat celah-celah rak dekat kilang tu tau. Dan ada salah satu pekerja lelaki kat situ, nama dia Hadi. Hadi ni dia jenis yang tak suka pergi makan tau. Waktu tengah hari, waktu petang dia tak suka sangat pergi makan. Dan selalunya kalau waktu untuk diorang rehat, untuk diorang makan, lampu dekat dalam kilang untuk diorang beroperasi tu akan ditutup waktu rehat lah. Tapi si Hadi ni dia tak nak untuk keluar pergi makan apa semua. Dia akan stay je kat dalam kilang tu. Dia akan tidur dekat celah-celah rak tu tau. Waktu dia tengah tidur tu guys, dia ternampak ada satu kelibat yang sangat-sangat besar dekat hujung penjuru dekat dalam kilang tu. Dan start daripada itulah, dia yang tak suka nak pergi makan sangat waktu tengah hari ni, terpaksa diri dia juga makan hari-hari. Disebabkan dia tak nak dah nampak benda-benda yang makhluk halus dekat dalam kilang tu. So itulah cerita yang dikongsikan oleh Kamil berdasarkan apa yang berlaku dekat kawan-kawan dia dan berlaku dekat depan mata dia sendiri dekat kilang yang dia bekerja tu. So itu je lah cerita untuk video kali ni.
Mana-mana yang belum tekan button like dan subscribe, korang boleh tekan sekarang. Dan jangan lupa juga tekan bell notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. Stay tuned on my next video. Bye!